Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahawa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mengantuk seseorang daripada kamu dan ia sedang sembahyang, maka hendaklah ia tidur sehingga hilangnya daripadanya rasa mengantuk. Kerana bahawasanya apabila seseorang di kalangan kamu apabila ia sembahyang sedang ia mengantuk, tidaklah ia mengetahui barangkali ia meminta keampunan kepada Allah, lalu ia memaki akan dirinya sendiri, yakni berdoa untuk kebinasaan diri. Baik, hadis malam ni Nabi SAW nak ingatkan kita tentang satu sikap dan satu sifat yang nama dia, yang ada pada semua manusia, nama dia adalah mengantuk. Mengantuk ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah adalah sifat yang Allah Ta'ala jadikan pada manusia, menunjukkan bahawa manusia ni adalah sifat dia adalah lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci daripada sifat mengantuk dan sifat tidur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah ni tak mengantuk dan tak tidur. Manusia ni dia ada satu sifat yang lemah. Sebab tu Allah sebut wa khuliqal insanu dha'ifa. Kami jadikan manusia ni sifat dia adalah lemah. Antara kelemahan manusia ni adalah mengantuk. Sebab kita tak boleh tak mengantuk. Dia mengantuk lu baru tidur lah. Maknanya sekuat mana, sehebat mana, sechampion mana, sepower mana produk yang keluar dalam pasaran yang boleh hilangkan mengantuk, satu masa dia akan mengantuk juga. Dan mengantuk ni adalah satu benda yang semula jadi kat manusia, dan cara untuk ubat mengantuk ni adalah apa? Dengan lena, dengan tidur. Kerana apabila kita mengantuk, apa benda pun kita tak boleh buat dengan fokus, dengan betul. Contohnya yang kata benda akhirat, benda dunia pun tak boleh. Kalau tuan-tuan mengantuk nak bawa kereta pun tak boleh. Tuan-tuan mengantuk dalam kelas, mengantuk dalam pensyarah mengajar, kita mahasiswa pensyarah mengajar, kita tak faham butiran apa dia cakap. Kita kadang-kadang kita main ceramah, main forum, kita letih sangat, kita pun dengarlah depa cakap tu tapi tak tahu, tak faham betul apa dia cakap tu, sehingga menyebabkan kita jadi tak faham. Tak tahu apa yang orang cakap tu, jadi tak faham. Benda dunia ke, benda akhirat ke, dia penyelesaian dia adalah rehat sebentar lah. Rehat tu dengan tidur lah. Ada tak dalam pasaran kita ni produk-produk yang boleh hilangkan mengantuk? Ada lah. Tapi produk-produk macam tu dia tak berapa baik untuk kesihatan. Di hujung jalan, kalau kerap kita mengamalkan sekali-sekala, once a while, kalau kita nak bawa kereta mengantuk dan sebagainya, itu lainlah. Katalah emergency nak kena balik juga Pahang sebab adik kita meninggal, malam tu nak kena drive, okey, kena produk-produk tak mengantuk, okeylah, tak apalah, sekali-sekala. Tetapi mengamalkannya secara istimrar, continuously kita amalkan benda tu, boleh menyebab tak baik untuk kesihatan. Tak kiralah produk apa, kopi ke, jenis koko ke, jenis susu ke, apa-apa pun, kerana mengantuk ni dia punya ubat dia tidur. Tapi secara semula jadi, apabila kita ambil produk-produk tu, dia menghalang kita daripada tidur. Maknanya dia menghalang benda yang sepatutnya kita buat, dia halang. Patutnya time tu kita tidur. Dia akan berkesan pada kesihatan kita. Termasuk kata Nabi SAW masa mengantuk ni apa dia? Jangan semayang. Semayang ni maksud dia apa? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Fa inna ahadakum idza shalla wa idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Ketika kamu duduk semayang, kalau kamu mengantuk sangat, apalah kamu buat? Kamu tidur sehingga hilang mengantuk. Apa makna dia? Tengah kita duduk semayang, mengantuk, terus tidur aku tu. Masyarakat kedua tidur aku tu terus. Kan? Dan Nabi kata falyarqud, sejurus tidur lepas tu. Tidur maknanya selepas daripada sembahyang. Bila sembahyang tu adalah sembahyang fardu. Kalau kita sembahyang fardu, mesti selesaikan sembahyang kita dulu selesai habis, kemudian maknanya kita tangguhkan wirid kita, zikir kita, terus kita untuk tidur. Tapi kalau kita sembahyang tu adalah sembahyang sunat, maka boleh
Dalam ayat Quran Allah kata, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Maknanya benda-benda fardu, sembahyang fardu ni kita tak boleh suka hati batal, mesti ada sebab yang kukuh dan utuh. Contoh dia apa dia? Rumah terbakar, menyebabkan nyawa, keselamatan. Kita perangat dalca semalam, lupa nak tutup, kita duk bau, takut terbakar. Rumah flat, jadi rumah teres, boleh terbakar 2-3 rumah. Segera berhenti sembahyang. Sebab apa? Sebab benda tu melibatkan keselamatan, melibatkan nyawa, melibatkan benda tu boleh. Tapi kalau benda-benda yang tak ada masalah, contohnya apa? Contohnya ada orang main rumah kita, ting tong, kita pun berhenti sembahyang. Tak boleh. Sembahyang fardu. Hujan, kita lupa ambil baju. Ada 2 helai baju. Allah, baju kain sembahyang baru sidai ya. Tak boleh berhenti. Kena sembahyang habis baru berhenti. Benda melibatkan keselamatan nyawa, contohnya kan, kita tengah sembahyang untuk imam jatuh, tiba-tiba sakit ke, sawan ke, jantung ke, berbuih mulut dan sebagainya, boleh berhenti. Siapa berhenti? 2-3 orang berhenti, angkat dia, jalan, orang duduk belakang jadi imam, selesaikan sembahyang. Jangan satu masjid berhenti, 2-3 orang selesaikan dia, ambil dia, bawa pergi tepi, telefon ambulans dan sebagainya. Ada pun orang di belakang imam, dia boleh ganti imam tu. Bab batal sembahyang lah. Ada pun sembahyang, kalau kita sembahyang qiyamul lail di waktu malam, ataupun kita sembahyang tahajud dan sebagainya, kalau kita rasa terlalu mengantuk, boleh kita berhenti saat kita tidur dulu. Kerana butiran yang kita baca ketika malam tu kita tak tahu apa yang kita baca masa kita tengah sembahyang, tengah mengantuk. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita mencela diri kita sendiri disebabkan ngantuk. Ngantuk ni dia bahaya lah. Kalau bawa kereta pun bahaya. Tertidur 2-3 saat je boleh. Banyak kita tengok kes-kes meninggal sebab apa? Tertidur sesat dalam kereta. Kuliah pun bahaya juga kalau tidur ada. Ada sekali tu, ada satu orang tu dia main kat saya. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya baru tahu kita boleh sembahyang jamak isyak dan subuh, dia kata. Saya kata tak ada sembahyang jamak isyak dan subuh. Sembahyang jamak ni takhir atau takdimnya zuhur asar maghrib isyak. Jamak ada. Dia kata tak Ustaz, ada. Saya kata dia hang dengar kat mana? Saya kata saya baru je dengar ceramah. Dia habaq nama ustaz tu. Saya kenal lah. Saya kata tak betul ikut. Ustaz tu saya kenal, mustahil dia mengajak macam tu. Betul ustaz, dia kata boleh. Dia kata boleh kita nak jamak di antara apa? Isyak dengan subuh tu, dia habaq boleh. Saya telefon lah ustaz tu, hak dia habaq tu. Mengajak di masjid mana? Dia habaq nama masjid. Saya pun telefon dia. Saya tanya dia, betul ke ada macam ni ajak? Dia kata bukan. Malam tu masa dia mengajak, ada satu bab berkaitan dengan suami isteri. Jadi dia terlajak lah bagi tahu hukum dia sebagainya. Maka dia bagi tahu jima di antara isyak dengan subuh. Dia ni lena. Jadi dia faham sebenarnya jamak isyak dengan subuh. Lalu dia pergi jajar kata ceruk kat orang, kata boleh ceramah. Boleh. Bahaya mengantuk. Jadi kalau tuan-tuan mengantuk masa ceramah nak buat apa? Tidur. jangan tidur tengah-tengah ni. Kalau letih sangat contohnya kan. Jadi kalau kita dengar butiran yang tak betul, kita confirm balik dengan orang yang mengajak tu. Jangan kita cakap satu benda yang boleh. Jadi hukum dia meneruskan sembahyang ketika mengantuk ni, hukum dia makruh. Jadi sebab kita ni ada hak untuk badan kita, ada hak untuk Allah, dan hak untuk isteri, suami dan sebagainya, semua ada haknya. Maka kita tunaikan hak semua dengan sempurna. Mengantuk, tidur dulu. Kemudian bangun dah segar sikit, ibadat balik, itu lebih baik. Mengantuk dengan tidur ni beza dia. Kalau tidur ni dia dah main peringkat dia mimpi, itu alamat kata orang tu tidur. Mengantuk ni dia tak tidur, tapi dia tak berapa jelas benda yang orang cakap tu. Dia tengok pun mata pun tak apa nampak orang tu, telinga pun tak apa jelas. Sebab mata ni bila tutup, antara buka dengan tutup ni, maka telinga pun dia tak apa jelas, otak pun tak apa fungsi. Tu beza antara mengantuk dan tidur. Cuma Nabi SAW sebut, ketika kamu mengantuk, kamu berhenti dulu sembahyang.
Tambah kalau dah tertidur, dimaafkan oleh syarak lah. Tertidur, sengaja tidur dekat waktu semayang, dosa. Tapi sebelum waktu semayang tidur, lepas waktu semayang bangun, tak dosa, tapi kena ganti balik semayang tu. Baik.